إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi wassalatul qaimatul hamd. Wahai sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita diam apabila khatib sedang baca khutbah. Kerana menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa yang berkata-kata apabila khatib sedang baca khutbah, walaupun dengan hanya mengingatkan rakan sebelahnya dengan perkataan diam sekalipun, maka luputlah pahala mu'anah. Oleh itu marilah kita diam dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Alhamdulillahil qail فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yang ini orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yang ini berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yang ini Al-Quran, dan as-sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk hijrah kepada kebaikan. Alhamdulillah, kini kita telah berada di bulan Muharram yang menandakan masuknya tahun baru 1442 Hijrah. Oleh itu, sebagai usaha kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut tahun baru Hijrah ini, marilah kita mengimbas kembali sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerana sejarah telah mencatatkan bahawa peristiwa ini amat besar artinya bagi seluruh umat Islam, kerana ianya adalah merupakan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muhajirin yang sanggup berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah demi mempertahankan agama Islam. Penghijrahan ini juga sebenarnya menggambarkan perjuangan bagi menyelamatkan akidah manusia untuk berubah daripada perbuatan syirik kepada tauhid dan daripada kufur kepada iman. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Ali Imran ayat 195 yang bermaksud, maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya dan juga yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agamamu dan yang berperang pada jalan Allah dan yang terbunuh padanya, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan sesungguhnya aku akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala di sisi Allah, dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman wajib mengambil hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerana penghijrahan baginda adalah merupakan contoh yang terbaik untuk kita teladani jika kita benar-benar ingin membuktikan ketaatan, kesetiaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui peristiwa hijrah ini, ianya mengajar kepada kita akan sifat kesabaran, kecekalan dan keberanian dalam menghadapi apa jua dugaan serta halangan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Namun begitu, jika dilihat pada masa kini semakin bertambah tahun hijrah, kita dapati masih terdapat di kalangan umat Islam yang semakin rosak akhlaknya dalam melalui kehidupan di dunia ini. Ajaran Islam semakin diabaikan, bahkan ada yang semakin berani mempersendakan dan mempertikaikan ibadah umat Islam. Mereka semakin berani meninggalkan kehidupan beragama dalam diri mereka, sedangkan Islam jualah yang akan memandu mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah antara perbuatan yang berlaku di akhir zaman yang menjadi kebimbangan kita semua. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu sewajarnya setiap kali memasuki tahun baru hijrah ini, kita perlu melakukan usaha hijrah ke arah kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib melakukan hijrah dengan meninggalkan segala perkara yang merugikan dan melakukan ketaatan sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerana hijrah yang sebenar bukan hanya bermaksud mengingati tarikh 1 Muharram dalam takwim Islam setiap tahun. Akan tetapi hijrah yang terbaik adalah perubahan daripada keburukan kepada kebaikan dalam setiap sudut kehidupan. Berhijrah daripada belenggu kejahilan kepada keilmuan, daripada kemunduran kepada kemajuan,
daripada persengketaan kepada perdamaian, dan daripada permusuhan kepada persaudaraan. Hijrah juga adalah merupakan usaha untuk mengubah dan memajukan diri untuk menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berhijrah kepada kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperolehi ganjaran yang besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 20 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid sahaja, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sesiapa yang hidupnya hari ini tidak berubah menjadi lebih baik daripada semalam, bermakna dia sudah mensia-siakan kehidupannya. Sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, maka sewajarnya kita sentiasa memperbaiki kesilapan dan berubah kepada yang lebih baik. Ingatlah sekiranya kita tidak sanggup berhijrah, mustahil kejayaan akan tercapai, bahkan kemajuan umat Islam tidak akan terhasil. Ini adalah kerana ajaran Islam tidak menyuruh kita berdiam diri tanpa berusaha melakukan perubahan kebaikan kepada diri, agama dan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 yang bermaksud, Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian bersempena dengan melangkahnya kita ke tahun baru 1442 Hijrah ini. Marilah kita menjadikan hijrah kita pada tahun ini dengan sentiasa meningkatkan semangat dan azam untuk berubah serta bermuhasabah diri ke arah mempertingkatkan amalan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa membantu hamba-Nya yang berniat untuk melakukan perubahan baik pada diri dan kehidupannya. Yakinlah, andai kita bersungguh-sungguh untuk berubah kepada kebaikan, pasti kita akan mendapat manfaat dan keuntungan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang bermaksud, dan siapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pun lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Amin amin ya وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini dan adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah tempat yang sebenar-benar yang kekal selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 56,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harith Ali Syariatik, As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zarif Sofia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li'abidikal hujjaj wal wuzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. أشهد أن محمد